Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Aqil bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim, yang bermaksud Syahru Ramadan alladzi. Syahru artinya bulan. Ramadana, Ramadan lah. Ramadan ni ambil daripada asal perkataannya ramad dengan makna panas. Ramadan ialah bulan yang panas. Itu asal nama Ramadan tu sendiri. Syahru Ramadana, bulan Ramadan itu, alladzi isim mausul yang artinya yang. Syahrul Ramadana, bulan Ramadan itu yang unzila, diturunkan. Asal perkataan nazala, diturunkan, unzila. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan. Fihi, fi pada hinya. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan padanya, nya bulan Ramadan itu Al-Quran, iaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Yang dimaksudkan dengan diturunkan itu iaitu daripada langit yang ketujuh Allah turunkan ke langit yang pertama. Kemudian daripada langit yang pertama itulah malaikat Jibril alaihissalam mengambil ayat-ayat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Betul. Inilah ikut perintah Allah ambil ayat mana. Tapi ayat Quran yang berjumlah 6236 ayat ataupun 30 juzuk Al-Quran itu diturunkan serentak kesemuanya sekali pada malam 17 Ramadan, iaitu daripada langit yang ketujuh turun sampai ke langit yang pertama. Yang itu yang dimaksudkan dengan nuzul Quran ataupun unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan itulah diturunkan padanya akan Al-Quran. Dan kenapa Allah turunkan Al-Quran ini? Maka Allah jawab, hudan linnas. Hudan tu artinya petunjuk. Quran itu dijadikan petunjuk linnas, bagi manusia. Jadi
Sebab itulah kita kena faham, Quran ini Allah turunkan kepada manusia, bukan kepada makhluk yang lain seperti binatang dan sebagainya. Jadi manusialah yang kena amalkan Quran, kena tegakkan isi Quran dan menyatakan akan segala hukum hakam yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, bukan binatang. Sebab tu binatang tidak akan dipersoalkan kenapa tak tegakkan hukum Allah. Kerana bukan binatang yang diperintahkan diturunkan Al-Quran bukan kepada mereka, tetapi diturunkan Al-Quran itu kepada manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Jadi hudal linnas. Kemudian bila Allah sebut linnas bagi manusia, bila sebut manusia tak kira siapalah. Jadi Quran ini petunjuk bagi semua. Walaupun dia bukan Islam, tapi Quran tetap menjadi petunjuk pada dia. Cuma dia yang tidak mengambil faedah daripada petunjuk yang dikemukakan oleh Quran. Jadi bila dia tak ambil petunjuk daripada isi Quran, maka dia jadi sesat. Sebab tak ikut Quran. Manusia yang mengikut Quran, maka manusia itulah yang bertakwa di sisi Allah, menjadi orang yang beriman di sisi Allah. Jadi itu dia. Jadi hudal linnas bagi semua manusia. Wa bayyinat, yang itu yang menyampaikan Quran itu wa bayyinat artinya petunjuk bagi manusia, dan penjelasan. Bayyinat tu menerangkan atau menjelaskan, minal huda, daripada petunjuk-petunjuk itu. Bukan sekadar Allah memberikan petunjuk, malah Allah menjelaskan setiap petunjuk-petunjuk yang telah Allah berikan. Wal furqan, dan juga sebagai pembeza. Maksud pembeza di sini, pembeza antara yang hak dengan yang batil. Pembezaan antara yang betul dan yang salah. Mana yang boleh, mana yang tak boleh. Sebab tu Islam bukan agama mengongkong, tetapi Islam agama yang nak mengajar kita perkara yang baik, yang mana yang boleh kita lakukan, yang mana yang tak boleh. Seperti mana mereka membawa hak kebebasan manusia, yang mengatakan manusia ada hak untuk minum arak. Sedangkan Islam daripada Quran melarang manusia daripada minum arak. Kenapa? Arak tidak baik untuk manusia. Akibatnya tak elok. Jadi mabuk, jadi bawa kereta toyong hayang sampai habis langgar macam-macam. Kalau setakat langgar trafik, lampu jalan, divider sebagainya, boleh tahan lagi. Tapi sampai ke langgar orang, melibatkan akhirnya yang mati tu nyawa yang tidak berdosa. Jadi Quran, Islam datang untuk menyelamatkan manusia, untuk membetulkan manusia apa yang boleh dan apa yang, itu yang dinamakan dengan wal furqan, iaitu pembeza antara yang hak dengan yang batil. Tetapi manusia menyangka diri mereka lebih bijak, lebih pandai dalam memikirkan atau cara kehidupan mereka berbanding Tuhan yang cipta mereka. Akhirnya mereka menolak apa yang telah diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Bila tolak, itu yang jadi bukan setakat sesat. Kalau sesat saja boleh tahan lagi. Dalam sesat, maka merosakkan diri sendiri pula. Jadi Allah bukan hanya nak biar, Allah bukan menyelamatkan kita semata-mata daripada sesat, tapi Allah menyelamatkan kita juga daripada diri kita dirosakkan oleh diri kita sendiri. Itulah maka Allah datangkanlah perintah beragama, iaitu yang namanya Islam. Jadi Islam itulah segala-galanya dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi bulan Ramadan inilah bulan keberkatan. Mulianya bulan Ramadan antaranya kerana bulan Ramadan itulah bulan yang diturunkan Al-Quran. Kerana Al-Quran itulah menjadi penyelamat kepada umat manusia untuk menjadi lebih baik dan lebih baik, insya-Allah. Baik. Kemudian kita sambung kitab kita, iaitu kitab Zadul Muta'alim. Masih lagi di muka surat yang ke-17, bab sifat yang ke-13, iaitu kalam. Kita bacakan dulu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab yang ke-13, kalam artinya berkata-kata.
Lawannya al-bukmu, artinya kelu. Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu berkata-kata, tetapi dengan tidak huruf dan suara. Baik. Jadi macam biasa, kita kena bawa 5 poin untuk memahami ilmu sifat 20 ini secara jalan tafsili, iaitu terperinci. Yang pertama iaitu nama sifat. Nama sifat ni kalam, kaf, lam, alif, mim. Boleh tengok kat kitab. Yang kedua, erti. Erti ni artinya terjemahan. Terjemahan daripada kalam tu sendiri. Kalam tu bahasa Arab. Walaupun dalam bahasa Melayu ada gak kita guna perkataan kalam, tapi asal kalam tu sendiri adalah daripada bahasa Arab. Diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan artinya berkata-kata. Jadi kalam tu berkata-kata. Tetapi tak boleh kita terhenti sampai ke berkata-kata, kerana ini boleh menimbulkan waham. Masuk waham ni menimbulkan salah faham atau menimbulkan satu benda yang tidak munasabah dan sebagainya. Iaitu kalau kita terhenti dengan berkata-kata, kita melihat makhluk juga berkata-kata. Jadi adakah berkata-katanya Allah sama dengan berkata-katanya makhluk? Maka kita pergi ke poin yang ketiga, iaitu makna sifat. Makna berkata-kata tu, maka wajib kita percaya bahawa Allah itu, Allah Ta'ala berkata-kata. Pertama, kita wajib percaya Allah berkata-kata. Itu. Tetapi di situ ada istisna'nya, iaitu tetapi berkata-katanya Allah Ta'ala itu dengan tidak berhuruf dan tidak bersuara. Dua syarat dia. Berkata-kata Allah Ta'ala itu tidak dengan huruf dan tidak dengan suara. Kalau dalam kitab Matan Umul Barahin, Syekh Sanusi menyebutnya, Imam Sanusi menyebutnya sebagai wala sautin wala biharfin wala sautin. Tidak berhuruf dan tidak bersuara. Laisa biharfin wala sautin. Tidak berhuruf dan tidak bersuara. Persoalannya yang kita nak kena faham, kenapa ulama menidakkan huruf dan menidakkan suara tersebut? Kerana ini jawapan dia, kerana huruf dan suara itu adalah berkata-kata cara makhluk. Makhluk berkata-kata dengan berhuruf, maknanya ada ejaan perkataannya, boleh ditulis, kan? A, B, C, D, E, alif, bata dan sebagainya dah. Jadi ada huruf tu, itu perkataan makhluk. Yang keduanya, dinafikan suara, kerana suara juga adalah berkata-kata cara makhluk. Makhluk berkata-kata dengan mengeluarkan suara. Makna suara di sini ada bunyi. Nah, ada konsonan-konsonan yang ada bunyi a, i, u, ba, bi, bu dan sebagainya. Jadi itu yang disebut sebagai suara. Jadi Allah Ta'ala, perkataan Allah atau berkata-katanya Allah itu tidak dengan huruf dan tidak dengan suara. Kerana apa? Kerana tidak itu menafikan persamaan antara berkata-katanya Allah dengan berkata-kata makhluk. Kerana berkata-kata makhluk itu dengan huruf dan suara. Adapun berkata-kata Allah tidak dengan huruf dan tidak dengan suara. Dan juga ini juga nak mengiktikadkan bahawa Allah tidak bergantung dengan apa-apa. Kerana kita berkata-kata dengan huruf, kerana kita bergantung dengan huruf. Sebab itulah manusia, dia nak menulis, dia kena belajar dulu cara menulis, yakni ABC dan sebagainya. Barulah dia boleh menulis. Maka berhajat pada huruf untuk dia mengeluarkan satu mesej atau satu bentuk perkataan untuk disampaikan. Jadi berhajat pada huruf. Allah tak berhajat pada huruf, kerana kalau Allah berhajat pada huruf, maka Allah menjadi lemah. Jadi huruf tu sendiri adalah makhluk yang dicipta Allah. Tetapi kemudian Allah berhajat pula pada makhluk, maka mustahil, akal tak boleh terima. Jadi tidak dengan huruf tadi juga, itu kerana Allah tak berhajat dengan huruf. Dan tidak dengan suara juga, ini kerana Allah tak berhajat kepada suara. Kerana Allah, macam kita nak bercakap, kita memerlukan suara, baru boleh bercakap, baru boleh berkata-kata. Maknanya
kita bergantung pada suara. Tak ada suara macam mana kita nak berkata-kata? Mana kita lemah, memerlukan suara baru boleh berkata-kata. Itu makhluk. Maka Allah tidak lemah. Allah tidak bergantung pada suara untuk berkata-kata. Allah tidak berhajat pada suara untuk berkata-kata. Allah boleh berkata-kata dengan tanpa suara. Maka maknanya Allah tidak memerlukan suara untuk berkata-kata. Jadi itulah juga menjadi dalil ataupun pengukuhan kepada kita bahawa berkata-katanya Allah itu dengan tidak huruf, dengan tidak suara. Kemudian satu permasalahan timbul, di mana bila kita menyebut Allah berkata-kata tidak dengan huruf dan suara, bagaimana pula dengan Al-Quran? Sedangkan Al-Quran itu berhuruf dan bersuara. Dalam masa yang sama, kita melihat juga bahawa Quran itu adalah firman. Firman di sini artinya perkataan Allah. Maknanya Allah berkata-kata. Tetapi bila melihat pada isi Quran itu sendiri berhuruf, dan Quran itu sendiri juga bila kita baca, ianya ada suara. Jadi macam mana? Maka di sini ulama membahaskan tentang masalah kalam yang tidak disebut di dalam kitab Zadul Muta'alim ni, tetapi disebut di dalam kitab-kitab tauhid yang lain yang lebih tebal. Jadi kata ulama, sifat kalam Allah Ta'ala ini secara ringkaslah. Kalau dalam lagi dia ada pecahan lagi, tapi ni kita ambil yang ringkas. Maka yang ringkasnya kata ulama, kalam itu dipecahkan kepada dua bahagian. Yang pertama disebut dengan kalam nafsi, yang kedua disebut dengan kalam lafzi. Kalam nafsi itu artinya diri. Jadi kalam diri siapa? Diri Allah Ta'ala sendiri. Kalam nafsi itulah yang disebut sebagai kalam yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Laisa biharfin wala sautin. Maknanya perkataan Allah yang sebenar-benarnya secara hakikinya, iaitu dengan tidak berhuruf dan tidak bersuara. Adapun Quran yang kita lihat, itu adalah disebut oleh ulama sebagai kalam lafzi. Kalam yang dilafazkan. Kalam lafzi. Maka kata guru kami, Allah sendiri yang menterjemahkan perkataan Allah yang berbentuk kalam nafsi itu menjadi kalam lafzi. Kenapa ini diterjemahkan ke dalam kalam lafzi? Kerana untuk memudahkan makhluk untuk menerimanya atau memahaminya. Macam mana kita nak faham dengan perkataan Allah yang tidak berhuruf dan tidak bersuara? Maka Allah terjemahkan sendiri kalamnya yang asalnya tidak berhuruf dan tidak bersuara itu kepada berhuruf dan ada suara. Maka terjadilah Quran yang kita baca. Jadi bertepatan juga dengan mukaddimah yang kita bacakan ayat tadi. Daripada bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan inilah, maka di langit ni dia ada macam Baitullah. Kalau Kaabah tu, Kaabah hitam tu, itu dipanggil Baitullah, rumah Allah. Naik ke atas sampai ke langit yang pertama, dia ada satu tempat yang juga di tempat itu ditawaf oleh malaikat. Kalau di Baitullah yang tawafnya manusia, tapi naik ke atas langit yang pertama, nama dia Baitul Izzah. Di Baitul Izzah tu malaikat keliling tawaf. Kemudian naik lagi sampai langit yang ketujuh, namanya Baitul Ma'mur. Di situ juga malaikat tawaf. Jadi Quran ditulis Quran pada asalnya di Baitul Ma'mur, di atas sekali langit yang ketujuh. Kemudian Quran itu diterjemahkan ke dalam kalam lafzi, diturunkan oleh Allah daripada langit yang ketujuh Baitul Ma'mur ke langit yang pertama, namanya Baitul Izzah. Maka peristiwa penurunan Quran itulah dipanggil nuzul Quran. Sebab tu dipanggil nuzul, nun zailam, asal kataannya nazala. Nazala tu artinya turun. Turunnya Quran daripada langit yang ketujuh sampai ke langit yang pertama, seperti mana Quran yang ada pada rumah kita tu, iaitu 30 juzuk lengkap dengan tulisan dan sebagainya, ada di langit yang pertama. Kemudian malaikat mengambil perintah daripada Allah mana ayat yang perlu diturunkan dahulu, maka malaikat Jibril ambil, kemudian dihantarkan wahyu itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun.
Ikutlah, bukan turunnya sekaligus pada Nabi Muhammad, turunnya secara beransur-ansur daripada langit pertama kepada Nabi Muhammad dengan dihantar oleh malaikat Jibril alaihissalam atas perintah Allah. Maka yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itulah yang disebut sebagai kalam lafzi, yang berhuruf dan bersuara. Maka disitulah Nabi memerintahkan para sahabat untuk menulis akan Al-Quran. Dan kemudian Nabi sampaikan kepada sahabat dengan menyampaikan ayat Quran tadi dengan suaranya, dengan suara baginda Nabi lah, kan? Kemudian dulu sahabat pernah, ada seorang sahabat dia pernah tanya kepada Nabi, macam mana annal Harith bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Al Harith bin Hisham radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana caranya wahyu turun kepada engkau? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jarasi, terkadang datang kepadaku suara seperti gemerincing loceng. Kata Nabi, wahyu tu datang kepada Nabi kadang-kadang di dalam bentuk bunyi yang tajam. Bunyinya macam seakan-akan jarasi, bunyi seperti bunyi jarasi. Macam mana? Kaifa ya'tikal wahyu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan ya'tina kaifa ya'tikal wahyu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan ya'ti mithla salsalatil jarasi wa huwa ashadduhu alayya, dan cara ini yang paling berat buatku, kata Nabi. Turunnya wahyu dalam bentuk bunyi loceng, macam bunyi loceng ni, itu paling berat bagi Nabi. Macam mana berat, wallahu alam lah, Nabi yang rasa. Wa huwa ashadduhu alayya fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu maqala, lalu bunyi itu berhenti dan aku faham apa yang dimaksudkannya. Kadang dia bukan dalam bentuk macam bunyi ayat dan sebagainya, tapi Nabi kata bunyi dia macam bunyi seakan loceng. Bila bunyi dia habis, Nabi memahami apa yang dimaksudkan. Nabi memahami apa yang wahyu itu, yang di ayat dia macam mana. Wa ahyanan yatamatsalu lil malaku rajulan, dan terkadang datang malaikat. Kadang-kadang malaikat datang. Wa ahyanan yatamatsalu lil malaku rajulan fayukallimuni fa'ima yaqulu, kadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu berbicara kepadaku, maka aku ikuti apa yang diucapkannya, kata Nabi. Malaikat datang menyerupai seorang laki-laki, sampaikan wahyu ke Nabi, kemudian Nabi ikut apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril tersebut. Malaikat kata, kemudian Nabi ikut. Jadi itu antaranya cara penurunan wahyu yang disebut di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ini berkenaan dengan sifat kalam, yakni kalam Allah Ta'ala. Jadi pecahan kalam tu begitulah tadi yang kita sebut tadi, iaitu kalam nafsi dan juga kalam lafzi. Jadi dari segi i'tikad pegangan kita, kalam Allah dari segi hakikatnya laisa biharfin wala sautin, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang keempat, iaitu lawan sifat. Lawannya al-bukmu. Al-bukmu artinya kelu. Kelu tu artinya tak boleh bercakap lah, bisu. Jadi mustahil. Mustahil Allah tu bisu. Kalau Allah bisu, maka pergi ke poin yang kelima, iaitu dalilnya. Kalau Allah itu bisu, nescaya Allah itu cacat lah. Sebab Allah tak boleh bercakap, bisu. Tapi kita kena faham pula, cakap Allah ni maknanya bukan dengan mulut. Itu makhluk. Perkataan makhluk itu dengan mulut, kan? Adapun Allah tidak begitu. Jangan faham gitu. Kemudian kita boleh juga kita nak balikkan macam kita belajar sebelum ni, balikkan balik kepada segala sifat yang kita belajar sebelum ni. Pertama, wujud, kan? Kalam Allah tu sebenarnya hakikatnya sebenar-benar wujud. Sungguh-sungguh ada akan kalam Allah. Kemudian kalam Allah juga bersifat dengan sifat kidam. Maknanya perkataan Allah itu tidak ada permulaan. Maksudnya bukannya dulu Allah tak boleh berkata-kata, lepas tu baru Allah boleh berkata-kata. Tak, bukan begitu. Adapun perkataan ataupun kata-katanya makhluk, yakni kita,
bermula dengan tak ada. Dulu kita tak boleh bercakap, kemudian baru boleh bercakap. Jadi ada permulaan. Adapun kalam Allah tidak ada permulaan. Dan kalam Allah itu juga bersifat dengan sifat baqa'. Maknanya kalam Allah kekal. Perkataan Allah itu kekal sampai bila-bila. Ya, adapun perkataan kita tak kekal. Hari ini mungkin kita boleh bercakap, esok lusa mati, esok tak ada dah, tak boleh bercakap dah. Adapun Allah boleh bercakap sampai bila-bila pun. Tak ada penghujungnya akan kalam Allah. Itu baqa'. Kemudian lagi kita belajar qidam baqa', qiyamuhu ta'ala binafsihi. Dan perkataan Allah Ta'ala itu, sebelum tu mukhalafah dulu. Dan kalam Allah itu mukhalafah, maknanya bercanggah kalam dengan kalam manusia. Perkataan Allah tak sama dengan perkataan manusia. Perkataan manusia banyak berbohong, ataupun perkataan manusia ni banyak kecurigaan, tak tepat. Dia kata A, kadang-kadang tak jadi A, jadi B. Ada pun kalam Allah sentiasa tepat dan betul. Bila Allah kata akan berlaku kiamat, pasti dan pasti akan berlaku kiamat. Cumanya kita tak tahulah bila. Allah kata A, pasti berlaku A. Allah kata B, pasti berlaku B. Adapun kalam manusia itu banyak dustanya daripada yang benar, kan? Ataupun kalam manusia itu bergantung kepada sesuatu yang lain. Adapun kalam Allah tak bergantung. Maka itu yang dimaksudkan dengan qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah berdiri dengan sendirinya, artinya kalam Allah berdiri dengan sendirinya, bukan bergantung dengan apa-apa pun. Kalam makhluk bergantung dengan mulut, bergantung dengan lidah, bergantung dengan segala urat, bergantung dengan perkataan, bergantung dengan suara dan sebagainya. Adapun kalam Allah tidak bergantung dengan apa-apa pun, berdiri dengan zat dan sifatnya. Nak berdiri pada zatnya. Allah boleh berkata-kata. Kemudian lagi wahdaniyah, dan kalam Allah itu tunggal. Kalam Allah itu esa, tidak ada duaan, tigaan. Maknanya tidak ada ta'addud, tidak berbilang-bilang akan kalam Allah itu. Maknanya bukanlah sampai banyak yang ni cakap lain, ni cakap lain, tapi Allah juga dua-dua, tak satu saja. Maknanya esa, tunggal. Dan kalam Allah tak serupa dengan apa pun yang lain. Tak sama dengan apa pun yang lain. Takkan sama dengan kalam apa saja, termasuklah semua sekali kalam-kalam makhluk. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah berkenaan dengan sifat kalam. Maka kita simpulkan ketiga-tiga sifat yang kita belajar sebelum ni, iaitu sama', basar dan juga kalam. Maka sama', basar dan kalam ini itu mengesahkan bahawa Allah itu tidak ada kekurangan. Kalau macam kita belajar pada sebelum ni, kudrat, iradat dan ilmu itu mengesahkan alam ini dicipta oleh Allah. Sebab apa? Adanya alam kerana adanya kudrat, iradat dan juga kudrat, iradat, ilmu dan juga ilmu. Macam kita cerita pasal masak nasi hari tu, takkan jadi nasi kalau salah satu daripada tiga ni tak ada. Itu kudrat, iradat dan ilmu. Adapun sifat sama', basar dan kalam itu mengesahkan bahawa Allah tidak bersifat dengan sifat kekurangan. Maknanya Allah tak cacat, Allah tak lemah. Kerana kalau salah satu ni tidak ada pada Allah, maka Allah Tuhan itu menjadi lemah. Maka mustahil Tuhan itu bersifat dengan sifat lemah. Bila mustahil Tuhan itu bersifat dengan sifat lemah, dan mustahil jugalah Tuhan itu tidak memiliki ketiga-tiga sifat ini, ataupun luput salah satu daripadanya. Tidak, maka mustahil. Adapun hayat yang kita belajar itu, hayat mengesahkan segala sifat yang kita mengaji ni. Maknanya kalau hayat tak ada, macam mana segala sifat ni boleh ada? Sebab hayat tu maknanya Allah itu hidup. Mustahil lah Allah cipta tiba dia tak hidup, mati. Jadi kita sahkan Allah hidup, dan hidupnya Allah itu tidak cacat. Sebab tu kita mengaji hayat dulu atas, lepas tu baru sama', basar dan kalam. Kalau sekadar sampai hayat saja, adapun kita tak mengesahkan sama', basar dan kalam, itu baru sama dengan makhluk. Makhluk pun hidup, tapi makhluk hidup serba kekurangan. Makhluk itu hidup dengan kecacatan, dengan perkara yang kurang. Adapun Allah hidup dengan tidak cacat, dengan tidak ada sebarang bentuk kekurangan. Maka perkataan yang menafikan Allah tidak ada kekurangan, itulah yang kita baca dalam tasbih
subhanallah. Subhanallah itulah kata ulama kalimah tanzih, kalimah yang menyucikan Allah Ta'ala daripada sebarang bentuk kekurangan. Jadi bila kita sebut subhanallah, maha suci Allah daripada sebarang kekurangan daripada diri Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi samak, basar dan kalam mengesahkan bahawa Allah tidak ada sebarang bentuk kekurangan, malah Allah itulah yang maha hebat, maha suci daripada segala bentuk kekurangan. Jadi kita berhenti di sifat kalam dan kita akan sambung nanti lagi 7 sifat, iaitu sifat maknawiyah. Dan insya-Allah kuliah yang akan datang ke-7 ni kita bahas sekaligus, sebab ke-7 ni pemahaman dia dari sudut kaunuhu je. Adapun yang lain tu sama dengan sifat ma'ani yang kita belajar sebelum ni. Cumanya nak membezakan dia ma'ani dengan ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu adalah ada kaunuhu dia. Ya, kaunuhu itulah artinya keadaan. Nanti kita akan perjelaskan apa makna keadaan. Maka bila habis tu, maka habislah perbicaraan kita tentang sifat 20. Kemudian kita masuk kepada sifat yang harus bagi Allah. Kemudian istiqnaq dengan iftikar, kita belajar ke bab tu. Dan seterusnya nanti kita akan masuk kepada bab malaikat pula. Jadi insya-Allah jadi sekadar tu pada malam ni. Dan segala bentuk soalan kita tangguhkan dahulu kerana belum berkesempatan untuk mentalaah dan sebagainya. Jadi sekadar itu dulu pada malam ini. Moga-moga kita dipertemukan lagi oleh Allah SWT pada sesi pengajian yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana amalas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.